Assalamualaikum, hai semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair, iaitu yang melibatkan penyelesaian masalah. Ini adalah topik tahun 6. Okey, kita tengok pada contoh soalan yang pertama. Okey, untuk soalan ni, penyelesaian masalah ni melibatkan tajuk jisim dan panjang. Okey, kita baca dulu sama-sama. Jisim badan Maria ialah 68 kg. Okey, maksud jisim apa? Jisim maksud dia sama dengan berat. Okey, tahulah ni yang asas. Jisim maksud dia adalah berat. Okey, ini adalah Maria, berat dia adalah 68 kg. Okey, dia mengalami masalah obes. Obes tu maksudnya kegemukan lah, gemuk. Okey, berdasarkan jisim, tinggi dan umurnya. Okey, dia berusaha menurunkan jisim badannya dengan berbasikal sejauh 3 km. Okey, tak naik basikal 3 km. Okey, dan berjoging sejauh 2.5 km setiap hari. Okey, bagus dia. Dia nak turunkan berat dia, jadi dia naik basikal dan dia berjoging. Okey, selama 4 minggu. 4 minggu ni lebih kurang 1 bulan lah. Okey, jadi sebulan tu dia setiap hari dia akan berbasikal dan berjoging. Okey, sebab dia 68 ni berat, dah obesity dah, terlalu gemuk. Okey, jadi selepas itu jisim badannya telah susut. Okey, awak kena faham maksud susut. Apa maksud susut? Okey, mungkin ada setengah murid tak tahu maksud dia. Maksud susut ni adalah berkurang. Okay. Berkurang lah, dia kurus sikit lah maksudnya. Lepas dia dah naik basikal, dia jogging selama sebulan tu, jadi berat dia pun turun sikit. Okey, sebanyak 5% daripada jisim asalnya. Okey, jadi turun sebanyak 5%. Okey, soalannya, hitung jisim badan Maria yang baharu. Okey. Jadi sebenarnya walaupun soalan ni ada tentang jisim, yang kg ni ni jisim lah. Ada km ni adalah panjang kan. Okey, tapi sebenarnya kalau perasan, yang pasal naik basikal dengan berjoging ni tak ada kaitan pun. Ni hanya jalan cerita dia sahaja. Okey, yang dia nak tahu adalah berat dia yang baru. Ni berat asal, lepas dia dah jogging dengan berbasikal tu, dia kurang sebanyak 5%. Lepas tu dia nak kita kira berat yang baru. Okey, jadi kita akan jawab soalan ni. Okey, awak tengok jisim asal ataupun berat asal. Okey, asalnya berat Maria ni adalah 68 kg. Okey, ni adalah berat asal dia. Lepas dia dah jogging, dia dah naik basikal selama sebulan. Okey, dia turun berat dia sebanyak 5%. Susut sebanyak 5%. Okey, kita tak tahu 5% tu banyak mana. Berapa kg 5% tu kita tak tahu kan. Yang ni yang kita kena kira. Okey, jadi kalau dia susut sebanyak 5%, okey, dia berkurang sebanyak 5%. Jadi yang tinggal, kalau ikut peratus ni per 100 kan. Okey, pelengkap 100 awak kena tahu ya. Okey, 100 tolak 5. Jadi 95% lah. Ni yang berat dia sekarang ni. 95% daripada 68 kg ni. Ni yang tinggal. Yang ni dah hilang dah. Lepas dia jogging dan naik basikal tu, dia dah hilang sebanyak 5%. Jadi yang tinggal adalah 95% ni adalah berat yang baru dia. Okey, jadi kita kira je lah. Terus ambil yang 95 ni. Tak perlu lagi ambil yang 5%. Okey, terus ambil 95% per 100. Maksud peratus adalah per 100. Okey, daripada jisim asalnya. Jisim asalnya adalah 68 kg. Okey, jadi 95 bahagi 100, kita gerakkan titik 2 kali, 1, 2. Kita akan dapat 0.95 darab 68. Okey, yang ni kita kira ikut kaedah lattice lah, sebab dia melibatkan 2 digit. Okey, 0.95
Okey, ada 3 digit, jadi 3 kotak. Okey, darab 68. 68. Okey, ada 2 nombor, jadi 2 kotak ke tepi. Okey, boleh? Okey, kita sambung ke sini. Okey, tengok pada nombor yang sifar ni dulu. Okey, kalau sifar ni maksudnya semua ni adalah sifar, tak payah kira. Okey, contoh kotak sini kita nak tahu 5 darab 8, kita dapat 40. Okey, kotak ni pula 9 darab 6, 54. 5 darab 6, kita dapat 30. 9 darab 8. Okey, sifar 9 boleh guna jari. Okey, tutup jari yang ke-8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dapat 72. Okey, lepas dah isi semua kotak ni, okey, kaedah lattice ni, kita akan tambah dia secara serong ni. Sifar 4 tambah 2, 6. 3 tambah 7, 10, 14. Naik 1 sebelah dia. 1, 5, jadi 6. Sini sifar. Okey, jangan lupa soalan ni ada titik perpuluhan. Dari belakang 1, 2. Jadi sini pun sama, dari belakang 1, 2. Okey, jadi jisimnya yang baru, berat Maria selepas dia dah berjoging dengan basikal tu dah berkurang jadi 64.6 kg. Okey, dah kurang dah. Lebih kurang dalam berapa kilo tu? 8 tolak 4, 3 kilo lebih dah kurang. Okey, boleh? Jadi walaupun awak nampak macam ada km ni, tak ada kaitan pun, kena fahamkan soalan ni. Jadi untuk soalan yang pertama ni, kemahiran yang awak perlu tahu adalah faham. Awak kena faham maksud jisim, maksud obes tu berat. Jadi dia nak kurangkan berat dia. Yang penting adalah maksud susut. Susut tu maksudnya berat badan dia semakin berkurang. Okey, kena faham maksud dulu. Okey, lepas tu awak kena tahu pelengkap bagi 100. Untuk yang ni. Yang ni penting. Bila awak dah tahu pelengkap 100, okey. Ini dia kata berkurang 5%. Yang ni tak perlu kira lagi lah. Terus ambil yang tinggal. Terus ambil 95. Pelengkap 5 adalah 95. Nak cukupkan bagi 100. Sebab peratus ni adalah 100. Okey. Lepas tu lagi awak kena tahu kemahiran mendarab 2 digit. Macam ni. Ada setengah murid tak tahu nak darab 2 digit. Sebelum nak tahu 2 digit, kena tahu nak bahagi 100 bergerak ke arah kiri 2 kali. Bahagi ke kiri, ada 2 sifar jadi 2 kali bergerak lah. Okey. Nak darab 2 digit gunakan kaedah lattice, kena tahu kaedah lattice. Okey, dan yang terakhir, bila kita darab perpuluhan ni, yang ada nombor perpuluhan, kita kena tahu jawapan dia nanti pun sama, kena letak titik bermula daripada belakang. Okey, macam ni 1, 2 dari belakang. Jadi ni pun 1, 2 dari belakang. Okey? Boleh? Okey, kalau nak tahu soalan ni sebenarnya cikgu ambil dari buku teks awak, buku teks tahun 6 tu. Okey, pada muka surat 120. Okey, boleh tengok buku teks tu nanti. Okey. Sekarang kita akan cuba jawab contoh yang kedua. Okey. Untuk soalan yang kedua, kita ada penyelesaian masalah yang melibatkan panjang dan isi padu cecair. Okey. Soalan ni adalah soalan yang biasa juga keluar dalam peperiksaan. Tengok Rajah di bawah menunjukkan kedudukan 3 tempat di sebatang jalan yang lurus. Okey. Ada rumah Haziq, masjid dan pusat membeli belah. Okey. Awak tengok gambar dulu. Biasanya soalan yang ada gambar, ada hampir semua maklumat terletak pada gambar tu. Jadi kena tengok gambar betul-betul. Okey, tengok sini. Jarak antara rumah Haziq ke masjid 5 km. Okey, boleh? Lepas tu jarak pada rumah Haziq nak pergi ke pusat beli belah adalah sejauh 15 km. Okey. Jadi awak boleh tahu kat sini. Kalau daripada hujung ke hujung 15. Sini 5 je.
Jadi nak tahu jarak antara masjid ke pusat beli belah, tolak lah kan. Okay, jadi 15 tolak 5 berapa? Dapat 10 km. Okay, jadi jarak antara masjid ke pusat beli belah adalah 10 km. Okay, 5 tambah 10 dapat 15. Okay, boleh? Okay, sekarang kita akan baca soalannya. Okay, Haziq memandu dari rumah ke pusat membeli belah. Okay, daripada rumah dia naik kereta pergi ke pusat beli belah. Okay, dia lalu sini. Dia lalu sebanyak 15 km dah. Okay. Lepas tu, dalam perjalanan pulang, okay, dah siap membeli, dia nak balik rumah. Okay. Dia singgah solat di masjid. Okay, dia lalu daripada balik sini, siap membeli, lalu sini sebanyak 10 km, dia lalu sini, akan pergi ke masjid. Dia solat di masjid dulu. Okay. Singgah solat di masjid. Perjalanan yang telah dilalui oleh Haziq itu menggunakan 2 liter petrol. Okey. Maknanya jarak daripada rumah ke pusat beli belah, lepas tu balik singgah ke masjid, gunakan sebanyak 2 liter petrol. Okey. Kita tengok 15 tambah dengan 10. Tengok dulu jarak yang dia telah lalu tu. Okey, 15 tambah 10 sama dengan 25 km. Okey, 25 km ni dia telah menggunakan sebanyak 2 liter petrol. Okey. 2L. Kalau 2L bersamaan dengan 2000 ml. Okey. Ni minyak yang dia guna untuk jarak 25 km. Okey, jika dia memandu dengan kelajuan yang sama, berapa liter petrolkah yang digunakan untuk jarak 1 km? Okey. Faham soalan ni sekarang? Dia kata kalau kelajuan sama, kalau 25 km dia guna 2000 ml ataupun 2L. Okey, kalau 1 km berapa liter? Tu soalan dia. Jadi soalan ni sebenarnya melibatkan macam konsep nisbah. Okey, kita buat 25 km yang dia maklumat dia bagi adalah 25 km adalah 2L. Okey, guna L lah sebab dia nak dalam liter kan, berapa liter. Yang ni tak payah guna, kita guna yang L terus. Okey. Lepas tu soalan dia kalau nak 1 km berapa L? Okey, ni adalah soalan yang dia nak kita kira. Kita boleh gunakan konsep nisbah lah. Selalu dah cikgu buat contoh macam ni. Okey. Okey, jadi kalau soalan yang kita dah dapat maklumat ni, kita akan ambil nombor yang di sebelah tanda soal ni. Di sebelah dia. Nombor 1. Ni 1 per, okey. Ni unit km kan? Tengok pada unit km juga. Okey, yang atas ni. Jadi per 25 darab 2. Okey, 2 nombor yang sebelah yang tinggal satu lagi. Okay. Jadi kita akan dapat jawapan dia lah nanti. Okey, jadi kalau sini 2 darab 1, 2 juga. Jadi 2 bahagi 25. Ingat yang bawah ni adalah bahagi. Jadi 2 bahagi 25. Okey, bila awak dapat bentuk macam ni bahagi, awak dah kena tahu sebenarnya ni jawapan dia nanti mesti dalam perpuluhan. Okey, sebab nombor 2 ni lagi kecil kan daripada 25. Jangan terbalik. Ingat, yang atas ni 2 bahagi 25. Yang nombor sebut duduk di bahagian dalam. Yang ni kat luar. Okey, jadi sifar 25. Yang pertama mestilah 25 darab sifar lah. Okey. Bila tak ada nombor, kita akan turun sifar. Okey, bila tak ada nombor turun sifar, maksudnya kena letak titik perpuluhan. Okey, boleh? Jadi 25 darab berapa ya 20? Masih lagi belum ada sifar lagi. Turun lagi. Okey, bila turun sifar yang kedua, awak tak perlulah tambah perpuluhan sekali lagi. Perpuluhan ni turun, kita letak semasa turun yang pertama sahaja. Okey? Jadi 25 darab berapa jadi 200. Okey, sifar 25. 25. Sifar ni antara sifar yang awak kena hafal. 5, 100, 125, 150, 175. Okey, 200. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. Okey, dapat 200. Okey, jadi jawapan dia adalah 1 km dia akan menggunakan sebanyak 0.08 L. Okey, boleh? Sebab dia nak dalam liter jawapan dia. Jadi untuk soalan ni kita menggunakan konsep nisbah. Ingat, dah dapat maklumat macam ni dah keluarkan, kita akan ambil nombor yang di sebelah tanda soal dulu, iaitu nombor 1. Lepas tu kita akan per dengan soal nombor yang unit yang sama, iaitu 25/25. Darabkan dengan nombor yang satu lagi tu. Okey? Boleh? Lagi satu, awak kena tahu kemahiran untuk membahagi nombor yang melibatkan perpuluhan. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang ketiga. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu, lupa. Soalan ni pun cikgu ambil soalan daripada buku teks kita. Iaitu awak boleh tengok pada muka surat 122. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang terakhir. Okey, 3 contoh cikgu bagi. Okey, contoh yang terakhir ni kita ada soalan penyelesaian masalah yang melibatkan isi padu cecair dan masa dan waktu. Okey, yang ni cikgu ambil dalam buku teks awak juga, iaitu dalam muka surat 125. Untuk soalan ni kita tengok soalannya. Okey, rajah menunjukkan isi padu air 120 liter, iaitu 1/3 daripada isi padu tangki. Okey, ni 120 liter ni bersamaan dengan 1/3. Okey, masa yang diperlukan untuk mengisi 120 L air itu ialah 30 minit dengan kelajuan air yang sama. Okey, soalannya, berapakah masa yang diperlukan untuk memenuhkan air dalam tangki itu? Okey, kalau nampak dekat sini, dia ada 1/3, 120, 60, 50, 120. Ada banyak nombor. Tapi sebenarnya yang kita hanya gunakan adalah beberapa maklumat sahaja, iaitu yang 1/3 ni dan 30 minit ni sahaja. Yang lain tu hanya sebagai pengganggu sahaja. Jadi, kita tengok kalau yang dia dah isi 120 liter ni adalah 1/3. Jadi kita tahu kalau kita nak isi penuh, kalau 1/3 sampai sini je, penuh dia adalah 3/3 lah. Penyebut dia 3 kan. Jadi penuh mestilah 3/3. Okey, boleh faham yang tu? Ni 1/3, 1/3, 1/3. Jadi 3/3. Jadi dia nak tahu banyak mana masa yang diperlukan. Okey, lama mana masa yang diperlukan untuk isi penuh 1/3 tangki. Okey, kalau 1/3 ni dia menggunakan masa selama 30 minit. Okey. Ataupun cikgu boleh lukis kat sini lah tangki dia contohnya. Okey, kita pecahkan kepada 3 lah. Okey. 1/3 yang pertama ni 30 minit. Okey, ni 30 minit. Lepas tu nak isi lagi 1/3, jadi 2/3 lah kan. 2/3 tangki. Okey. Nak isi sini, nak penuhkan bahagian 1/3 yang seterusnya ni pula. 30 tambah 30 akan jadi 60 minit. Sini adalah 60 minit. Boleh? Okey, yang terakhir nak penuhkan lagi satu bahagian lagi ni, 1/3 bahagian lagi. Akan jadi 3/3 tangki. Maksudnya penuh tangki ni. Okey, 60 tambah dengan 30. Kita akan dapat 90 minit. Okey, jadi dah penuh dah 3/3. Okey, 60 tambah lagi 30 jadi 90 minit. Okey. Jadi oleh kerana jawapan ni dia tak bagi tahu nak dalam minit atau jam. Okey, kita boleh bagi dalam bentuk minit, iaitu 90 minit, ataupun awak boleh jawab dia sebagai 1 jam 30 minit. Okey? Nak tukar minit pada jam dah tahu kan, kena bahagi 60 lah.
Okey, jadi ni saja untuk soalan penyelesaian masalah bagi tahun 6, iaitu yang melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, sekian, terima kasih.